Jadi tentang kesunahan tarekat Syaziliyah ini juga telah diperakukan oleh Syekh Ibn Atta ini. Kalau kita teliti lagi, Syekh Ibn Atta ini bergurukan kepada gurunya, iaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi adalah murid kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Jadi Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili dengan Syekh Ibn Atta hanya diperantarakan oleh seorang guru saja. Itu susul galur perguruannya. Jadi dalam menyatakan sunnahnya tarekat Asy-Syaziliyah ini, Dr. Muhammad Abdul Qadir ini juga merujuk kepada Syekh Ahmad Ibn Atta'illah ini, iaitu kenyataan beliau di dalam karya-karya beliau, antaranya adalah kitab Lataiful Minan. Seperti yang saya nyatakan tadi, Syekh Ibn Atta'illah ini menulis banyak kitab dan yang terkenal adalah Hikam Atta'iyah. Tetapi beliau juga ada menulis kitab-kitab yang lain, antaranya Lataiful Minan ini. Maka di dalam karya ini beliau juga menyatakan tentang ada pernyataan, ada kandungannya yang menjelaskan bahawa tarekat Syaziliyah ini adalah tarekat yang berpandukan kepada Al-Quran dan Hadis, atau dengan kata lain berpandukan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, Dr. Muhammad Abdul Qadir juga dalam menyatakan kesunahan tarekat Syaziliyah ini, beliau juga merujuk kepada guru Ibn Atta tadi. Guru kepada Syekh Ibn Atta, iaitu Syekh Al-Mursi. Di dalam kitab ini ditulis dengan nama Syekh Al-Mursi, iaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, guru kepada Syekh Ibn Atta'illah Al-Iskandari. Jadi Syekh Al-Mursi ini adalah murid kepada Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, imam tarekat Asy-Syaziliyah. Baik. Dari aspek mana yang digunakan pakai oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir ini dalam menyatakan kesunahan berkait dengan Syekh Al-Mursi ini? Beliau menyatakan bahawa Syekh Al-Mursi ini dalam mengajar akidah, beliau menggunakan kitab Al-Irsyad. Baik, kitab Al-Irsyad ini karya Al-Imam Al-Haramaini Abul Ma'ali Al-Juwaini, iaitu guru kepada Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Jadi nak diberitahu bahawa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini yang merupakan murid kepada Abu Hasan Syazili ini, dalam bab akidah, kitab yang digunakan pakai untuk mengajar akidah itu kitab Al-Irsyad yang dikarang oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini, iaitu Imam Al-Haramain. Jadi sudah sedia maklum bahawa Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini ini merupakan tokoh-tokoh yang diletakkan di bawah payung Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi aliran pemikirannya itu. Jadi dia merujuk pada kitab ini. Kemudian juga dalam bab demikian juga Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini, kalau dalam sini seperti yang sebut tadi, dia hanya tulis perkataan Syekh Al-Mursi. Nama dia Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Selain daripada kitab Al-Irsyad, beliau juga mengajar akidah menggunakan kitab Qawaid Al-Aqaid. Kitab Qawaid Al-Aqaid ini dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Jadi merujuk kepada karya Al-Imam Al-Ghazali. Demikian juga dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh, Al-Imam Al-Mursi ini atau Syekh Al-Mursi ini, dia dalam mengajarkan kitab fiqh tu, kitab yang digunakan pakai oleh beliau untuk mengajar ilmu fiqh ini adalah kitab Tahzib Al-Mudawwanah, iaitu karya Al-Baradai dan juga risalah Abu Zaid Al-Qayrawani. Bahawa kitab-kitab ini sedia maklum merupakan fiqh yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab akidah tadi sudah sedia maklum merupakan akidah yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini
Dr. Muhammad Abdul Qadir ingin menguatkan lagi kenyataan beliau bahawa tarekat Syaziliyah, tarekat sunnah antaranya merujuk kepada hal yang berkaitan dengan murid Abdul Hasan Asy'ari sendiri, iaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Baik, yang ini ada muka surat 12 ya. Baik, kemudian dinyatakan juga bahawa Syekh Abdul Qadir sendiri melihat bahawa di dalam matan usul tarekat Asy-Syaziliyah itu yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zarruq tadi itu, dalam matan itu sendiri. Jadi kita tahulah Syekh Ahmad Zarruq, pengarang kepada matan usul tarekat ini, juga merupakan ahli silsilah ataupun alim ulama yang salah silah perguruannya itu melalui Abdul Hasan Asy-Syazili. Dalam bahasa mudah, beliau ini, Syekh Ahmad Zarruq ini merupakan salah seorang di antara pengikut kepada tarekat Asy-Syaziliyah. Baik. Dalam menyatakan sunnahnya tarekat Syaziliyah ini, Syekh Dr. Muhammad Abdul Qadir tadi, antara hujah yang beliau kemukakan ialah merujuk kepada kenyataan yang dibuat oleh pengarang matan itu sendiri, iaitu Syekh Ahmad Zarruq, yang dengan jelas menyatakan bahawa dasar tarekat Syaziliyah ini berpandukan kepada sunnah. Yang ini berpandukan kepada ikutan terhadap as-sunnah, iaitu merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah memberikan sedikit ulasan lagi seperti yang ditulis di dalam terjemahan ini. Baik, itu antara beberapa poin yang digunakan oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir untuk menyatakan fakta bahawa tarekat Syaziliyah adalah tarekat sunnah, yakni tarekat yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis, dengan beberapa perkara tadilah. Baik, selanjutnya Dr. Abdul Qadir ini ingin menjelaskan tentang penglibatan alim ulama dalam pengamalan tarekat ini, bahawa ternyata bahawa sejumlah alim ulama terlibat dengan pengamalan tarekat Asy-Syaziliyah. Baik, antara tokoh alim ulama yang terkenal dalam dunia Islam, di muka surat 12, tokoh alim ulama yang terkenal dalam dunia Islam yang terlibat dengan pengamalan tarekat Syaziliyah adalah Al-Imam As-Sayyuti, iaitu Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti. Dan siapa tidak kenal nama imam ini? Nama yang sangat terkenal. Tokoh alim ulama yang menguasai banyak bidang. Tokoh ulama Mesir, Jalaluddin As-Sayyuti. Jadi ternyata Jalaluddin As-Sayyuti merupakan salah seorang di antara tokoh yang terlibat dengan pengamalan tarekat Asy-Syaziliyah. Dan beliau telah menulis satu karya penting berkait dengan memberi dukungan kepada tarekat Syaziliyah ini, iaitu nama Ta'yidul Haqiqah Al-Aliyah wa Tashyidut Tariqah Asy-Syaziliyah. Satu kitab yang agak sederhana, yang sebahagian daripada ikhwan dan akhwat kita ada yang memilikinya itu adalah karya Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti. Jadi di antara tokoh alim ulama yang terlibat dengan tarekat ini, Jalaluddin As-Sayyuti yang merupakan tokoh yang terkenal. Baik, kemudian seterusnya Syekh Dr. Muhammad Abdul Qadir ini cuba untuk menjelaskan tentang penlibatan ikhwan tarekat Asy-Syaziliyah dalam perang dan jihad. Kerana salah satu kritikan yang dikemukakan oleh segolongan orang Islam ini berkait dengan tarekat, tak kira tarekat Syaziliyah ke secara khusus atau tarekat-tarekat lain, antara label yang diberikan adalah tarekat tidak berjihad. Tarekat hanya duduk berwirid, duduk mengatik, meninggalkan jihad. Itu antara labeling-labeling yang telah diberikan oleh banyak pihak tentang
tarekat dan pengamalannya. Maka di sini Dr. Muhammad Abdul Qadir ini ingin menyatakan menerusi fakta sejarahnya bahawa kelompok pengamal tarekat Syaziliyah ni, ikhwan mereka ini terlibat dalam sejarah, terlibat dengan jihad fisabilillah. Baik, antara yang dinukilkan di sini ialah nama besar iaitu Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili dan para murid beliau ni telah terlibat dengan peperangan yang disebut Al-Mansurah. Al-Mansurah, orang pergi ke Mesir tahulah. Mansurah di Mesir itu, di situ pernah berlaku perang besar dulu. Maka antara yang golongan yang terlibat dalam perang itu adalah kelompok-kelompok Syaziliyah ini. Dan dalam peperangan ini, seperti yang dinukilkan, seperti yang disebut, orang Islam berjaya mengalahkan tentera salib. Ini zaman perang salib. Berjaya mengalahkan perang salib dan berjaya menawan raja mereka itu. Baik, kemudian antara tokoh lain yang terkenal dalam sejarah yang juga daripada kelompok pengamal Syaziliyah ni, tarekat Syaziliyah ni adalah Syekh Umar Al-Mukhtar As-Sanusi Asy-Syazili. Tokoh ini sangat terkenal sehingga kisah dia itu telah difilmkan. Malangnya pelakonnya itu bukan Muslim. Malangnya. Tapi watak dia itu macam sufi sungguh. Cara dia berlakon tu pandai. Tapi nak beritahu bahawa kelompok ni Syekh Umar Mukhtar ni, Syazili ini merupakan kelompok yang memimpin satu gerakan yang melawan penjajah-penjajah. Berjihad fisabilillah. Kemudian antara tokoh lain yang disenaraikan, yang disebut dan tercatat dalam sejarah ni iaitu Amir Abdul Qadir Al-Jazairi di Afrika. Juga merupakan antara tokoh besar yang memimpin gerakan menentang jihad fisabilillah, menentang penjajah dan sebagainya. Demikian lagi ada nama-nama lain iaitu Al-Allamah Hasan Al-Adawi Al-Hamzawi dan Al-Allamah Ulaish Al-Maliki. Yang mana mereka ni, dua tokoh besar ni juga memimpin gerakan untuk menghadapi Inggeris di Mesir satu ketika dulu. Mereka juga merupakan kelompok-kelompok pengamal tarekat Syaziliyah. Jadi Syekh Muhammad Abdul Qadir ini cuba nak mengemukakan fakta bahawa tarekat ini terlibat dengan jihad. Cuma tinggal lagi, kalau kita perhatikan ni selingan saya lah, jihad mereka ni berdepan dengan musuh sebenar. Masalah jihad kita berlawan sama sendiri. Tu contoh sikit. Ini selingan saya, tak ada Alkitab. Jangan salah faham pula. Nak beritahunya bahawa mereka ni perang musuh yang jelas dan nyata. Kita perang musuh sama-sama. Ini selingan saya, minta maaf saja je pagi-pagi ini. Baik. Itu antara perkara yang cuba dibangkitkan. Seterusnya, Syekh Dr. Muhammad Abdul Qadir ni sebagai orang yang melakukan tahqiq terhadap matan tarekat matan usul tarekat Syaziliyah dan syarahnya itu, beliau ingin menyatakan bahawa penlibatan sejumlah tokoh-tokoh tarekat dari aliran Syaziliyah ini dalam usaha mendisiplinkan ilmu tasawuf. Maksudnya dalam usaha mengukuhkan keilmuan ilmu tasawuf itu sendiri. Bahawa antara tokoh penting yang terlibat dalam usaha ini, dalam usaha membentuk kerangka dan mengukuhkan disiplin ilmu tasawuf ni, ialah para syekh dari kalangan pengamal tarekat Syaziliyah. Dan antara yang terkenal seperti yang sedia maklum, pengarang kepada matan ini sendiri iaitu Syekh Ahmad Az-Zarruq Al-Fasi. Di antara tokoh-tokoh pengamal tarekat Asy-Syaziliyah, dalam masa yang sama dia merupakan tokoh ulama yang mempunyai peranan besar dalam mendisiplinkan ilmu tasawuf. yakni membentuk ilmu tasawuf sebagai satu bentuk keilmuan seperti ilmu fiqh, ilmu usul dan sebagainya. Jadi ternyata bahawa antara tokoh yang terbabit dalam persoalan ini antaranya adalah merupakan guru-guru daripada silsilah Asy-Syaziliyah. Baik, kemudian perkara selanjutnya yang cuba dikemukakan oleh
Dr. Muhammad Abdul Qadir ini, iaitu tentang pencapaian tokoh-tokoh dalam tarekat Syaziliyah ini, yakni keteguhan mereka dalam bertasawuf, keteguhan mereka dalam menghayati tasawuf, iaitu keteguhan mereka ini dalam persoalan ma'rifat, dalam persoalan ahwal, yang akan dijelaskan istilah-istilah ini nanti bila menjelaskan tentang matan nanti. Sebab istilah ini terbabit dalam huraian matan yang kalau saya rasa disitulah lebih sesuai untuk saya jelaskan tentang istilah ini. Sekalipun dalam nota kaki di sini sudah dinyatakan ulasan dia tu, tapi saya rasa tempat yang lebih sesuai untuk kita menjelaskan istilah ma'rifat dan ahwal ini pada waktu menjelaskan tentang matan tarekat ini, matan usul ini. Jadi di sini saya tidak memperincikan istilah makrifat dan ahwal ini kerana nak menjelaskan tentang aspek yang ingin disampaikan oleh pentahqiq di sini, iaitu beliau cuba nak menyatakan kepada kita bahawa keteguhan dalam menghayati tasawuf ini memang berlaku di kalangan ahli-ahli tasawuf yang mengamalkan tarekat Asyaziliyah ini. Antaranya iaitu tokoh-tokoh seperti Syekh Daud bin Makhalah, Syekh Wafaiyah Al-Arif Abdul Mawahib Al-Syazili, Syekh Ibn Ajibah dan sebagainya. Termasuklah tokoh-tokoh yang sudah disebut sebelum ini, Al-Imam Abu Hasan Syazili sendiri, murid beliau Abdul Abbas Al-Mursi, dan murid beliau lagi murid Al-Mursi iaitu Syekh Ibn Atta'illah. Tokoh-tokoh ini sedia maklum merupakan orang yang begitu teguh dalam persoalan makrifat dan ahwal. Dengan erti tokoh-tokoh yang disenaraikan tadi ini diperakukan bahawa mereka ini orang yang telah berjaya, berhasil menghayati tasawuf sedalam-dalamnya. Diperakukan, itu maksudnya. Jadi Syekh Muhammad Abdul Qadir ingin menjelaskan poin di sini bahawa tokoh-tokoh dalam tarekat Syaziliyah ini merupakan tokoh yang memang berhasil menghayati tasawuf sebaik-baiknya. Dan antara tokoh-tokoh yang diperakukan, tidak diragukan tentang penghayatan tasawuf mereka ini seperti yang disebutkan tadi itu, diperakukan. Jadi nak menunjukkan bahawa dalam tarekat ini tokoh-tokoh besarnya itu merupakan antara tokoh yang teguh penghayatan mereka terhadap tasawuf. Bukan orang jenis cakap saja. Itu maksudnya. Baik, kemudian seterusnya Dr. Muhammad Abdul Qadir ini menjelaskan beberapa aspek lain lagi lah yang berkaitan dengan tarekat ini dan tokoh-tokohnya, pengamal-pengamalnya, yang saya tak nak detailkan satu persatu lah. Baik, demikianlah sebagai, kalau muka surat 15 tu ada satu poin yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir ini tentang kemuliaan, aspek kemuliaan tokoh-tokoh daripada kalangan jalur Asyaziliyah ini, bahawa mereka ini segolongan, sebahagian di antara mereka ini ada yang Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka itu sehingga kemuliaan mereka itu mengatasi kedudukan raja-raja dan sebagainya. Dan diberi contoh-contohlah antara tokoh-tokoh yang terbabit di sini nak diberitahu bahawa termasuk dalam kelompok Asyaziliyah ini ada tokoh-tokoh yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah, yang mana kemuliaan mereka ini mengatasi kemuliaan yang dimiliki oleh raja-raja, sultan dan sebagainya. Itu sebagai perkara tambahanlah yang cuba disampaikan di sini oleh pentahqiq. Baik, seterusnya muka surat 16. Ini aspek penting yang saya nak detailkan sikit, iaitu tentang keistimewaan. Keistimewaan dan ketinggian kedudukan tarekat Asyaziliyah. Saya ingin jelaskan di sini, tarekat Syaziliyah ini dia ada ciri-ciri keistimewaan. Tapi bukan bererti tarekat-tarekat yang lain tidak ada keistimewaannya. Jadi jangan tersalah dalam memahami konsep ini. Setiap tarekat itu dia ada keistimewaan dan dia ada kelebihan. Kadang-kadang keistimewaan itu, keistimewaan yang sama ada juga pada tarekat-tarekat yang lain.
Kemudian dia ada khususiah. Khususiah satu tarekat ini yang mungkin tak ada pada tarekat lain, tapi dalam tarekat lain ada khususiah dia sendiri. Jadi saya cuba jelaskan ini supaya jangan ada satu pihak meninggikan tarekat Audiama, merendahkan tarekat lain. Jangan ada sikap itu. Itu salah. Itu kita tidak menghayati adab. Kalau kita buka karya yang ditulis oleh Syah Waliullah Dahlawi Al-Qaulul Jamil, jangan memperkecilkan tarekat-tarekat awliya. Antara adab yang diajarkan oleh Syah Waliullah Dahlawi ini, jangan kita perkecilkan tarekat awliya. Maksudnya jangan pandang rendah ni, pandang rendah tarekat ni, jangan pandang tarekat ni. Itu satu kesilapan besar. Sebab apa? Mereka itu merupakan perjalanan yang dilalui oleh awliya. Jadi saya sebut ini sikit untuk kita sama-sama renungi. Bila disebut bahawa tentang keistimewaan tarekat Syaziliyah, bukanlah bererti inilah yang terlebih, yang lain tidak. Jangan sampai ke tahap itu. Sehingga kalau sekiranya ada di antara sahabat-sahabat kita yang mengamalkan tarekat ini, dia akad baku. Jangan sampai begitu. Ataupun dia melebihkan dia daripada yang lain. Tujuan nak beritahu, prinsipnya macam ni. Ada dua perkara. Satunya keistimewaan, satunya khususiah. Sebab apa saya kata demikian? Tentang keistimewaan satu tarekat ini, kadang-kadang merupakan sesuatu yang sifatnya berkongsi. Keistimewaan ada dalam tarekat Syaziliyah, keistimewaan yang sama juga ada pada tarekat yang lain. Seperti itu. Nanti kita akan lihat. Itu aspek keistimewaan. Sekalipun dari segi sebutannya, oleh kerana ini fokus kepada tarekat Syaziliyah, tapi dalam tarekat-tarekat lain pun keistimewaan yang sama pun ada juga. Itu aspek keistimewaan. Adapun aspek khususiah, itu lain sikit. Dalam tarekat Syaziliyah, dia ada khususiah dia yang mungkin tak ada pada tarekat lain. Tapi dalam boleh menguraikan. Dengan erti kadang-kadang sesetengah orang yang mengamalkan tarekat itu, sesetengahnya mereka menghayati tasawuf, mereka mencapai hakikat tapi tak mampu mengolah. Tak boleh nak khabar, dah erti nak cerita. Ni banyak aspek lain lagi lah. Tetapi nak beritahu bahawa salah satu aspek kelebihan pada tarekat Syaziliyah ini, bahawa tokoh-tokoh mereka ini banyak yang diberikan Allah Ta'ala, ada dapat menjelaskan keilmuan itu dengan baik. Hal-hal ghaibiyah, hal-hal ruhaniyah, mereka diberikan kemampuan oleh Allah dapat menghuraikannya dengan baik. Itu maqal. Sebab itu kalau kita tengok, sebahagian daripada tokoh-tokoh ulama, bukan semuanya, sebahagian daripada tokoh-tokoh ulama dalam kalangan ahli tarekat banyak mari daripada silsilah Syaziliyah.
tokoh-tokoh ulama dari kalangan ahli tarekat. Maksudnya dia ahli tarekat, tapi dalam masa yang sama dia adalah ulama. Ramai di antara mereka itu mari daripada jalur Syaziliyah. Baik, kemudian dinyatakan di sini tarekatnya mengandungi tarikan jazb. Apa itu jazb? Jadi istilah-istilah ini saya akan perincikan sikit supaya senang bila kita sampai ke tempatnya nanti kita tak payah jelaskan detail lagi. Jazbu, tarikan. Apa itu jazbah? Jazbah ni tarikan kerohanian. Apa itu tarikan kerohanian? Yakni apabila kalbu kita ini mengingati sesuatu di antara makna-makna ketuhanan. Pada waktu kita mengusahakannya, kata orang nebeng, itu orang panggil martabat suluk. Kita usaha mengingati makna-makna af'al Allah, makna-makna sifat Allah. Dalam kadang kita menebeng, kata orang, kan panggil nebeng, kita memaksa diri, berusaha. Itu marhalah suluk orang panggil. Tapi apabila seseorang itu mendapat kurnia Allah, mendapat nur hidayat Allah, ingatan dia terhadap perkara tadi itu tertarik kuat ke situ. Dan dia di luar usahanya lagi. Itu panggil jazbah. Maka bergantung kepada tahap kekuatan jazbah inilah menentukan apa yang dia alami, menimbulkan ihwa dalam hatinya. Dan dia jugalah yang akan membawa kepada istilah-istilah lain seperti fana dan sebagainya. Baik, contoh mudah macam mana? Sekarang kita berusaha untuk menghayati bahawa segala apa yang berlaku ini berlaku dengan kehendak Allah. Apa yang kita namakan sebagai tauhid al-af'al. La haula wala quwata illa billah. Semua ini berlaku dengan kehendak Allah. Apa-apa berlaku gerakan pun, sama ada gerakan burung ke manusia ke bulan bintang, kita faham bahawa semuanya berlaku dengan kehendak Allah, qudrat iradat Allah. Kita mengaji usuluddin dan tasawuf, kita cuba nak menghayatinya. Menghayati dengan hati, bila kita tengok sesuatu cuba nak kita ingat-ingatkan bahawa semua itu adalah perbuatan Allah. Tetapi kita yang mengusahakannya, kita cuba. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak. Kadang-kadang terasa ingatan kita tu, kadang-kadang tak terasa. Tapi bila seseorang kalbu dia tu mendapat limpahan kurnia Allah, diberikan nur, ingatan dia jadi kuat ke benda tu. Sehingga tak boleh lupa. Tak boleh lupa. Tarikan ingatan ke arah tu tinggi. Sampai ke tahap kadang-kadang melupakan dia kepada yang lain. Sampai ke tahap itu. Jadi hal itulah yang dinamakan jazbah. Ditarik. Kalau dengan usaha kita mungkin kita tak boleh nak ingat setangga tu. Tak sampai ke tahap kita akan lupa yang lain, tak sampai. Tapi dengan tarikan kurnia Allah Ta'ala tu, jazbah tadi tu, ingatan dia akan jadi bulat, bahkan sampai tahap dia boleh lupa orang lain. Tu. Faktor yang menjadikan dia boleh tu jazbah. Yang kurnia Allah ke dia, sehingga ingatan dia tak ada kuat. Itulah makna seseorang itu memasuki hadrat Allah. Sehingga dia ingat kepada mana-mana ketuhanan itu melupakan dia orang lain. Dia ingat kepada perbuatan Allah ni sehingga dia lupa daya upaya diri dia. Jadi perkara itu dengan usaha kita, ada kata tak mampu kita lakukan. Tapi orang hanya mencapai itu bila mendapat jazbah. Bila Allah Ta'ala kurnia nur hidayah ke dia akan rasa begitu. Ingatan akan jadi kuat. Sehingga lupa daya upaya dia. Itu panggil fana. Dan istilah tasawuf. Kuat ingatan dia. Dia akan lupa kepada sebab musabab. Lupa daripada pandangan kalbu dia tu, telikan hati dia tu, pandangan batin dia tu. Seolah sebab musabab tak ada pada pandangan dia, dalam perasaan dia. Itu maksud jazbah. Jadi jazbah ni luas. Luas. Sebagaimana luasnya af'al, asma, sifat zat Allah, luas maksud-maksud dia tu, maka jazbah pun seluas itu juga. Bergantung kepada apa yang dikurniakan Allah. Jadi jazbah ni tarikan. Ditarik perhatian kita tu, ingatan kita, sehingga tertumpu kepada makna-makna ketuhanan Allah tu. Maka kuat jazbah membawa kadang-kadang seorang tu jadi fana. Kalau tak kuat, jazbah juga tapi tak kuat, menjadikan tumpuan dia tertumpu ke situ, sehingga lebih ingatannya kepada Allah berbanding yang lain.
Jadi faktornya itu faktor jazbah. Sekuat mana, sebanyak mana jazbah tu. Kalau kita banding kereta kok, tengok tekan minyak banyak mana. Kalau tekan sikit, jalan je kok, tapi slow sikit. Kalau rapat pedal kok, bercuma. Gitu. Maka jazbah pun seperti itu. Berbeza-beza. Jadi, kesimpulan mudahnya, jazbah ni tarikan. Tarikan apa? Yakni pandangan kita tu ditarik kepada mengingati suatu makna di antara makna-makna ketuhanan Allah tu. Sehingga hati kita cenderung ke situ, kuat terikat di situ. Itu jazbah. Jadi tarikat Syaziliyah ni antara keistimewaannya ada unsur jazbah. Baik, unsur jazbah ni ada dalam tarikat lain. Ada juga. Itu saya kata tadi tu. Tapi oleh kerana kita membahaskan ini dari aspek tarikat Syaziliyah, maka kita katakanlah merupakan keistimewaan tarikat Syaziliyah. Tapi bukan berarti bahawa aspek ini hanya ada dalam tarikat ini, juga ada dalam tarikat-tarikat yang lain. Itu supaya kita fahami, supaya jangan timbul sikap-sikap yang negatif yang saya sebutkan tadilah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Baik, kemudian kesungguhan mujahadah. Antara keistimewaan tarikat Syaziliyah iaitu kesungguhan mujahadahnya dan pertolongan inayah. Yakni mujahadah ni bahagian usaha kita mengusahakan untuk beramal, berzikir, bermuraqabah, berqiyamul lail dan sebagainya lagi lah, beristighfar, bersolawat, usaha mujahadah. Kemudian dari aspek yang lain ada inayah, ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mujahadah kita tu di satu peringkat kita rasa beban, rasa berat, rasa payah. Itu peringkat mujahadah. Kita buat amalan tu dengan rasa payah dan kita memaksa diri. Maka sesiapa yang taraf beramal seperti itu dipanggil mujahadah. Tapi bila dia mendapat inayah Allah, hak berat tadi tu jadi ringan. Jadi ringan. Amalan yang sama, perasaan berbeza. Kalau dulu dia buat dengan beban, payah, tapi dia buat juga menebang marhalah mujahadah. Tapi bila mendapat kurnia Allah, inayah daripada Allah, benda tu jadi ringan, jadi mudah, bahkan menjadi perangai dia. Inayah. Jadi aspek ini merupakan keistimewaan tarikat Syaziliyah. Dan demikian juga pada tarikat yang lain. Baik, di samping tata susila, antara keistimewaan tarikat Syaziliyah iaitu tata susila. Dalam ini istilah baru, perkataan Melayu kita, istilah tasawuf disebut adab. Bahawa tarikat Syaziliyah ini kaya dengan adab-adabnya. Mereka ada adab mereka ni, adab seperti yang sedia maklumlah, dalam tarikat-tarikat ni ada adab. Adab mereka dengan Allah, adab mereka dengan orang Islam, adab mereka dengan guru mereka dan sebagainya. Mereka ada adab-adab mereka ni. Jadi dalam tarikat Syaziliyah dia ada adab-adab ini. Dan perkara yang sama juga ada pada tarikat yang lain. Kemudian ada kehampiran qurb. Apa makna qurbu? Dekat. Dekat dalam tasawuf adalah merujuk kepada kesedaran diri manusia terhadap hubungan dia dengan Allah. Itu ukuran dekat dan dekat. Atau bahasa lain kau, ukuran dekat dan dekat ni adalah kedekatan kalbu dia tu. Kedekatan hati dia tu. Yakni kesedaran hati dia tu dalam memahami hubungan dia dengan Allah. Kalau tinggi kesedaran tu, maka dekatlah. Kalau lemah kesedaran itu, jauhlah dia dengan Allah Ta'ala. Itu ukuran dekat dan dekat. Jadi dalam tarikat Syaziliyah ini, antara ciri keistimewaannya, dia ada elemen-elemen dekat ini. Baik, saya nak memperincikan lagi aspek dekat ni. Kerana supaya nak menjelaskan sekadar bahasa yang mudahlah, supaya mudah-mudahan tak menjadi kekeliruan. Ukuran dekat jauh ni. Dan ini juga aspek-aspek ini juga kadang-kadang menjadi sama-sama bagi orang yang tebal dah lalu usuluddin dia. Ngaji usuluddin laisa kamitsli syai'. Allah Taala tu tidak bertempat, tidak berjihah, tidak berarah. Ngaji tasawuf dekat. Mana pula ni? Jadi dah nak siku. Dah nak serasikan dua itu. Hendaklah kita faham bahawa dekat dalam istilah tasawuf ni adalah merujuk kepada kesedaran qalbu dia tu. Kesedaran apa? Kesedaran terhadap hubungan dia dengan Allah. Itulah ukuran dekat dan dekat. Tinggi ke rendah. Kalau kita nak bandingkan dengan cahaya gelap ke cerah. Kalau cahaya tu malap sikit, dia anggap jauh.
Kalau cahaya tu terang, cerah. Terang lagi, cerah dekat lagi. Dekat jauh tu bergantung kepada suluhan qalbu. Dalam hubungan dia dengan Allah. Baik, bagaimana boleh berlaku? Sekarang dalam keyakinan kita dengan Allah Ta'ala ni sentiasa tertakluk dengan dia. Tertakluk dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan ilmunya. Bukan kita saja, semua makhluk terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terikat dengan dia. Jadi sekarang tinggal lagi ada orang tak percaya kepada benda ni, sangat jauh. Tak percaya bahawa gerak diri kita ni tertakluk dengan kudrat Allah, iradat Allah, ilmunya. Dia tak percaya, dia bukan Muslim. Ini paling jauh dia dengan Allah. Ada orang dia percaya benda ni, tapi ghaflah hatinya. Ghaflah. Maksudnya dia percaya, tapi dalam kehidupan rasa macam tak ada. Tapi dalam senarai akidah dia ada. Makhluk kita ni terikat. Kita semua makhluk terikat dengan kudrat dia, iradat dia. Tapi dalam penghayatan dia tak ada. Benda tu, tak mari dah ingatan dia. Itu panggil ghaflah. Ni jauh juga ni. Tapi dekat sikit daripada tadi. Kurang jauh dekat. Ada orang, bukan saja dia percaya, yakin terhadap hakikat ni. Tapi dia ingat, hadir. Dia terasa-rasa Allah Ta'ala melihat dia. Tapi ingatan dia tu, tahap ingatan dia tu berbeza-beza. Ada yang lemah, ada yang kuat. Maka di situlah ukuran dekatnya jauh. Ingatan yang kuat bahawa Allah Ta'ala berkuasa atas dirinya menjadikan dia ni hilang daya upaya, paling dekat. Ingatan dia bahawa Allah Ta'ala mengetahui tentang diri dia melupakan dia di habis yang lain. Sehingga dia rasakan macam sebuah kapal duduk di tengah-tengah laut. Dalam keadaan laut yang tidak bertepi. Dia rasa dia duduk tengah tu, dia lupa habis hal lain, tak nampak habis. Seolahnya kapal kecil bila dia tengok dalam view laut yang luas ni, tak nampak kapal tu. Hilang diri dia. Dekat lagi. Jadi kesimpulan mudahnya yang dikatakan dekat jauh dan tasawuf ni adalah kesedaran qalbu dia tu terhadap hubungan dia dengan Allah. Semakin tinggi kesedaran qalbu dia tu, maka semakin dekatlah. Lemah kesedaran qalbu dia tu, ingatan qalbu dia, kalau lemah kau jauh. Itulah istilah dekat dan jauh dalam istilah tasawuf ni. Dia melibatkan zauq, dia melibatkan basirah, pandangan qalbu, pandangan mata hati. Baik, jadi antara aspek keistimewaan yang ada pada tarekat Syaziliyah ni, iaitu adanya qurbu ni, yakni orang-orang yang menghayati tarekat Syaziliyah insya-Allah akan merasai qurbu ni, akan mencapainya. Kemudian penyerahan, yakni taslim. Taslim ni orang yang menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala secara total, atas keyakinan yang kuat bahawa semua urusan itu secara mutlak adalah dalam kekuasaan Allah, kehendak ketentuan dia, menyebabkan hatinya tak bergantung pada yang lain lagi dah. Jadi antara keistimewaan tarekat Syaziliyah taslim ini, dengan erti orang-orang yang mengamalkan tarekat ini, dia menghala ke situ, mencapai perkara ini atau mengarah ke sini. Baik. Dan pemeliharaan hak dan kewajipan. Demikian juga antara keistimewaan tarekat Syaziliyah ar-riayah, yakni dia jaga hak-hak, kewajipan-kewajipan agama, suruhan dalam agama dia jaga. Ini juga antara keistimewaan tarekat Syaziliyah. Baik, kalau kita tengok semua yang disenaraikan tadi itu sebenarnya merupakan perkara yang bertindang dengan sesuatu yang ada dalam tarekat-tarekat lain dalam dunia Islam. Itu yang saya katakan tadi. Baik, kemudian dinyatakan di sini lagi bahawa tarekat Syaziliyah ini diperkukuhkan dengan dua ilmu, iaitu ilmu zahir dan batin. Baik, seterusnya dinyatakan lagi bahawa antara keistimewaan tarekat Syaziliyah ini, dia keseluruhannya adalah hidayah. Dengan erti segala hal-hal yang berkaitan tarekat Syaziliyah ini semuanya berpandu sesuatu yang terselidung daripada pengetahuan orang lain disebut rahsia lah. Sesuatu yang ramai orang tak tahu, hanya sekelompok orang tahu,
rahsia lah nama dia. Sesuatu yang tak nampak pada pandangan panca indera zahir kita, tapi benda tu ada, rahsia lah. Sesuatu yang tersemak dalam kalbu, tak nyata pada penglihatan, pada secara zahir, rahsia lah. Jadi istilah rahsia ni luas. Tetapi dalam tasawuf yang dimaksudkan dengan istilah rahsia ni, apabila kalbu manusia itu memperolehi makrifat dengan Allah Ta'ala, yang mana perkara ni tak nampak dilihat oleh panca indera kasar kita. Itu rahsia dalam tasawuf. Kalbunya menerima makrifat, kalbunya menerima hidayat. Dah siapa dia tahu? Maka itulah sebahagian daripada rahsia dalam ilmu tasawuf. Rahsia tu, pada diri rahsia tu memang rahsia tu, cuma kita capai ke tak. Jadi seseorang yang mencapainya, dikatakan orang itu telah dikurniakan rahsia oleh Allah. Perbuatan Allah kita nampak? Tak nampak, cuma kita yakin apa yang berlaku ni dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah. Yakin atas dasar dipedomankan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita nampak depan mata kita? Tak nampak. Sebab apa? Dia tak ada rahsia. Tapi kita ni bila tak faham benda tu, tak terima benda tu, tak ingat benda tu, berarti kita tak dapat rahsia tu. Tapi apabila Allah Ta'ala buka kalbu kita, dapat faham perkara tu, dan sentiasa terpandang dalam pandangan basirah kita, dikatakan orang itu telah mendapat rahsia. Itu istilah rahsia dalam tarekat. Antaranya. Jadi antara keistimewaan tarekat Syaziliyah ini, adanya aspek rahsia ni, banyak perkara-perkara rahsia. Dengan arti orang yang menghayati tarekat ini banyak dibukakan Allah tentang rahsia-rahsia ni. Rahsia-rahsia perkara gaib ni dan sebagainya. Kemudian karamah, yakni hal-hal yang aneh, yang luar biasa, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya juga banyak berlaku dalam tarekat Syaziliyah. Yakni di antara mereka ini, ramai di antara mereka ini Allah Ta'ala kurniakan hal-hal yang aneh, yang luar biasa sebagai satu bentuk karamah. Kemudian kehampiran sudah dijelaskan tadi. Kelurusan, yakni salim. Jadi istilah salim ini, terjemah kelurusan ini sebenarnya kurang sesuai. Kalau salim ini dengan erti bersih, perjalanan yang bersih, yang tak ada hal-hal yang tidak baik dan sebagainya, itu salim. Jadi tarekat Syaziliyah ini antara keistimewaannya, perjalanan dia itu kalau diikuti sepenuhnya, dia perjalanan yang salim, yang bersih. Dan riayah, pemeliharaan. Kemudian dinyatakan sikit lagi di sini bahawa tarekat ini terdiri daripada beberapa perkara, iaitu menuntut ilmu satu, yang kedua memperbanyakkan zikir, yang kedua kehadiran hati berserta Allah. Yang ini kesimpulan daripada perkara yang banyak tadi itu disimpulkan kepada tiga perkara je yang merupakan keistimewaan tarekat ini: ilmu, amalan zikir, kemudian hadir hati berserta Allah. Ini merupakan dua perkara ucur tu khususiah tasawuf, iaitu fokus kepada amalan zikir, kemudian mencapai hadir hati berserta Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari aspek inilah, dari aspek bahawa khususiah tarekat Syaziliyah pada ilmunya, pada zikirnya dan pada hadir hatinya, menjadikan tarekat ini antara yang paling dekat sekali untuk mencapai maksud. Dan dinyatakan di sini bahawa dia macam seganding dengan tarekat An-Naqsyabandiyah dari segi pelang kasarnya, dari segi manhajnya. Baik, apa maksudnya? Dekat untuk mencapai maksud dengan jalan zikir dan juga hadir hati ini. Dia gini. Sesetengah tarekat dia mengutamakan riyadhah. Riyadhah untuk menyucikan nafsu dia itu. Nak buang sifat-sifat buruk satu-satu, naik tangga dari bawah sampai ke atas. Jadi tarekat mutaqaddimin, ulama-ulama tasawuf terdahulu memang pattern tu. Dan mereka orang yang kuat, orang yang mampu melakukan itu. Dia cuba nak buang kikih, sifat-sifat kikih dia ni dengan cara dia berbelanja, menghabiskan banyak duit dan sebagainya. Banyak milik dia belanjakan untuk mengikis sifat itu.